Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, yang saya hormati Tuan Pengerusi, yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan guru, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pertamanya, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah kurnia dan nikmat. Allah telah memberi kepada kita kesempatan pada malam ni. Allah telah memilih kita untuk datang ke rumah Allah. Sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu, kita solat berjemaah, kita niat iktikaf di dalam rumah Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur dan kita berada dalam keadaan masih lagi beriman dan beragama Islam. Alhamdulillah. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini kita sambung bacaan kitab Riyadhus Salihin Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan tajuk untuk malam ini iaitu menziarahi dan mendoakan orang sakit. Menziarahi dan mendoakan orang sakit. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ziarah orang sakit hukumnya adalah sunat dan ia amat digalakkan di dalam agama Islam. Ziarah orang sakit amat digalakkan dalam agama Islam. Jika kita terdengar satu berita tentang sahabat ataupun jiran kita yang sedang sakit, maka kita pergilah melawatnya, menziarahinya, kerana ia adalah hukumnya sunat, dan itu juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak semestinya kita nak tunggu dia sakit baru kita nak datang. Jangan tunggu dia sakit baru kita nak pergi rumah dia. Kalau dia tak sakit pun kita pergi je rumah dia, tak ada masalah pun. Tak ada kena halaunya. Kena halau tu kalau datang tak kena waktu, kalau tak ada orang, tu bolehlah jadi kena halau. Tapi kalau datang pun kita bagi tahu ada adab-adabnya, maka kita takkan kena halau punya. Tak perlu nak tunggu dia sakit dah terlantar baru kita nak datang. Waktu dia sihat pun kita boleh datang. Kerana itu juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak semestinya ziarah orang sakit sahaja, ziarah orang sihat juga adalah sunnah Nabi. Jadi tuan-tuan, malam ni kita fokus pada ziarah orang sakit. Ada beberapa hadis yang dinyatakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab ni. Dalam kitabnya Riyadhus Salihin ini, nanti kita akan bacakan hadis-hadis tentang kelebihan dan juga apa yang kita perlu buat, adab-adab ziarah orang sakit. Nanti kita akan bincangkan juga tentang adab-adab ziarah orang sakit.
Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hadis yang pertama daripada Al-Barra' bin Azib radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi iyadatil marid wa ittiba'il janazati wa tashmitil atisi wa ibraril muqsimi wa nasril mazlumi wa ijabatid da'i wa ifsya'is salam. Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk menziarahi orang sakit. Yang kedua, mengiringi jenazah ke perkuburan. Yang ketiga, mendoakan orang sakit. Yang keempat, mendoakan orang yang bersin. Yang keempat, membenarkan orang yang bersumpah atas perkara kebaikan. Yang kelima, menolong orang yang dizalimi. Yang keenam, menghadiri undangan. Dan yang ketujuh, menyebarkan salam. Dan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun, raddus salami wa iyadatul marid wa ittiba'ul janaiz wa ijabatud da'wati wa tashmitul atisi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 5. Yang pertama, menjawab salam. Yang kedua, menziarahi orang sakit. Yang ketiga, mengiringi jenazah hingga ke perkuburan. Yang keempat, memenuhi undangan. Dan yang kelima, mendoakan orang bersin. Kedua-dua hadis itu riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis itu hadis sahih. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam kedua-dua hadis itu ada beberapa perkara yang kita perlu buat sesama muslim. Sesama muslim, hak muslim atas muslim yang lain. Hak muslim sesama muslim. Antaranya disebut dalam hadis dua itu, iaitu menziarahi orang sakit. Nanti kita bincangkan apa adab-adab dan juga kelebihannya. Satu, ziarah orang sakit. Yang kedua, menghantar jenazah ke kubur. Yang ini pun saya dah huraikan dah sebelum ni. Sebaiknya kita datang, kita ziarah ataupun kita tolong mengusung jenazah ke kubur. Yang itu lebih bagus. Jika berlaku kematian, kita tolong bawa ke perkuburan. Kita iring dia sampai ke kubur. Yang itu yang paling afdal. Sebab apa? Sebab bila kita datang ke perkuburan, kita dapat mengingati kematian, kita dapat ingat pada hari akhirat dan sebagainya. Jadi ada kelebihan dia jika kita datang ke kubur. Seterusnya, Nabi sebut wa tashmitul atisi, iaitu mendoakan orang yang bersin. Tuan-tuan, ini juga sunnah Nabi. Nabi suruh kita buat. Kalau ada orang bersin sebelah kita ni, kita perlu doakan apa? Yarhamukallah. Kalau lelaki. Jika lelaki, kita doakan dia Yarhamukallah. Jika perempuan, kita bariskan bawah Yarhamukillah. Tukar. Lelaki baris atas, perempuan baris bawah. Yarhamukallah bagi lelaki, Yarhamukillah bagi perempuan. Itu doa untuk orang yang bersin. Tapi kalau musim-musim sekarang ni, bila kita dengar orang bersin, apa kita buat? Tutup hidung satu hal, kita pandang dia, apa hal kau ni? Tuan-tuan, dah jauh kita daripada sunnah. Tuan-tuan nak jauhkan diri tak ada masalah. Mungkin kita takut dijangkiti dan sebagainya, tapi kita pun dah pakai mask, tak ada apa pun. Nak jauh-jauh lah, tapi doakan dia Yarhamukallah. Macam tu. Kita nak jauh-jauh tak apa, terpulang, tapi kita doakan dia Yarhamukallah. Jangan takut sangat sampai tertinggal doa tu. Sunnah Nabi, kita doakan dia orang yang bersin. Nak jauh, jauh, tapi kita sambil itu, sambil kita doakan dia Yarhamukallah, Yarhamukillah.
Tuan-tuan, itu yang perlu kita buat, hak dia. Kita perlu tunaikan hak dia. Bila dia bersin, kita perlu doakan dia. Kemudian Nabi sebut wa ijabatud da'wati. Wa ijabatud da'wati, iaitu memenuhi undangan. Memenuhi undangan. Undangan ini pun bila kita dijemput menghadiri satu majlis, maka kita wajib datang. Majlis apa tu? Walimatul urus. Saya dah pernah sebut dah. Walimatul urus, hukum dia wajib kita datang. Kalau kita dijemput majlis walimatul urus, pernikahan, maka kita wajib datang. Tapi jika majlis itu majlis doa selamat, doa selamat masuk rumah baru, doa selamat anak pergi belajar, doa selamat dapat anak baru dan sebagainya, doa selamat itu hukum dia sunat. Nak datang boleh, tak datang pun tak apa. Kalau datang dapat makan, kalau tak datang tak dapat apa. Kalau tuan-tuan rasa nak makan, nak ikut sunnah dan dapat makanan, datanglah. Sunat saja. Tapi kalau walimatul urus, hukum dia wajib. Walimatul urus, hukum kita memenuhi undangan itu, hukumnya wajib. Dan kita perlu ada kriteria dia, syarat-syarat. Jika majlis itu tiada maksiat, tiada percampuran lelaki perempuan, tak ada perkara-perkara yang sia-sia, maka tak jadi wajib. Tak datang pun tak apa. Di situ pula terbalik. Dia tukar pula. Asalnya wajib, tapi bila datang perkara-perkara maksiat, maka kita tak perlu datang. Itu untuk walimatul urus. Jadi tuan-tuan, antara hak sesama Muslim iaitu memenuhi undangan. Kita perlu datang, wajib hukumnya. Dan kemudian Nabi juga sebut berkenaan dengan wa ifsya'us salam dan juga raddus salam. Beri salam dan jawab salam. Dua-dua itu adalah hak Muslim. Ulama menyatakan kita bagi salam itu sunat, jawab salam itu wajib. Macam tu. Bagi salam sunnah, jawab salam wajib. Tuan-tuan, bagi salam sunat hukum dia, kita jawab wajib. Wajib itu pun kita lihat pada situasi. Jika saya lelaki, ada perempuan datang bagi salam, perempuan yang bukan mahram, dan tujuannya bukan tujuan yang baik, dia datang, Assalamualaikum, maka kita wajib tak jawab? Jawapannya tidak, biarkan je. Nak jawab, jawab, tak ada apa. Jawab dalam hati pun okey. Tapi kalau tujuan dia baik, tak ada masalah, kita boleh jawab hukum tu. Boleh jawab salam tu. Tuan-tuan, hukum jawab salam wajib. Contoh lain, bila kita datang ke tanah perkuburan seorang-seorang, kita datang kubur seorang-seorang ni, tiba-tiba ada orang bagi salam, nak jawab ke tak nak? Tengok bawah dulu. dah datang kubur seorang-seorang, ada orang bagi salam, padahal kita seorang ni. Nak lari dulu ke nak jawab salam dulu? Itu tuan-tuan boleh fikir sendiri. Rasa nak jawab, nak lari, silakan. Namun hak sesama Muslim, kita wajib menjawab salam dan menyebarkan salam. Menyebarkan salam, hukumnya sunat, jawab salam itu wajib. Jadi tuan-tuan, antara hak sesama Muslim itu tadi, salah satunya ialah menziarahi orang sakit. Salah satunya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis seterusnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah azza wa jalla yaqulu yawmal qiyamati ya ibna Adam maridtu falam ta'udni qala ya rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin qala ama alimta anna abdi fulanan marid falam ta'udhu ama alimta annaka law udtahu lawajadtani indahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sesungguhnya pada hari kiamat kelak Allah berfirman, wahai anak Adam, aku telah sakit, namun engkau tidak menziarahi aku. Allah berfirman dalam hadis qudsi ini, Allah kata apa? Wahai anak Adam, aku telah sakit, tapi kamu tak datang pun ziarah. Anak Adam ni tanya, ya Allah, ya Tuhanku, macam mana kami nak datang ziarah sedangkan kamu Tuhan? Kamu ni Tuhan sekalian alam, macam mana kami nak datang ziarah? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dia kata apa? Tidakkah engkau mengetahui bahawa seorang hamba-Ku telah sakit, namun kau tidak datang ziarah dia? Tuan-tuan, Allah kata apa? Ada orang ni dia sakit, tapi kamu tak datang pun. Tidakkah engkau tahu jika kamu ziarahi dia, tentu engkau akan mendapat keredaan aku di sisinya. Tuan-tuan, bukannya bermakna kita kena ziarah Allah, bukan. Dalam hadis ni disebut begitu, tapi bukan bermakna kita ziarah Allah. Nak kata apa dalam hadis ni? Jika kita datang ziarah orang sakit, kita akan mendapat keredaan Allah. Itu maksudnya. Ziarah orang sakit dapat keredaan Allah. Dekat situlah yang Allah anjurkan kepada kita untuk ziarah orang sakit, kerana di situ terdapat redha Allah. Dekat mana ziarah orang sakit itu? Tuan-tuan, hadis ni hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi dalam hadis ni menggalakkan untuk kita ziarah orang sakit. Apa lagi kelebihan kita ziarah orang sakit? Yang tadi pertama, kita dapat keredaan Allah. Yang kedua, hadis Nabi sebut, innal muslima idza ada akhahul muslim lam yazal fil khurfatil jannah hatta yarji'. Qila ya Rasulullah wa ma khurfatul jannah? Qala janaha. Satu hari Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya apabila seorang Muslim menziarahi Muslim yang lain yang sedang sakit, Muslim ziarah seorang Muslim yang lain yang sedang sakit, maka dia menikmati khurfatul jannah. Nabi kata dia akan menikmati khurfatul jannah. Maka sahabat pun tanya, ya Rasulullah, wa ma khurfatul jannah? Khurfatul jannah itu apa ya Rasulullah? Maka Nabi pun berkata, janaha, iaitu buah-buahan syurga yang dipetik. Tuan-tuan, ganjaran pahala kedua, jika kita pergi ziarah orang sakit, kita akan dapat menikmati buah-buahan daripada syurga kelak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu yang dinamakan khurfatul jannah, buah-buahan daripada syurga. Dua. Pertama, mendapat keredaan Allah. Yang kedua, menikmati buah-buahan di syurga. Yang ketiga, Nabi sebut, man ada maridan nada munadin fis samai tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilan. Nabi kata, siapa yang menziarahi orang sakit, maka satu suara akan menyeru kepadanya bahawa kamu telah melakukan kebaikan, langkahmu itu adalah langkah kebaikan, dan engkau telah menyediakan sebuah tempat tinggal di syurga kelak. Tuan-tuan, ganjaran nombor 3, kita ziarah orang sakit, kita dapat tempat tinggal dekat syurga, sebuah rumah, manzilan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bukan calang-calang pahala yang kita dapat. Kita ziarah orang sakit, kita dapat sebiji rumah. Sebelum adanya COVID-19 ni, kita biasa pergi hospital, ziarah orang sakit, biasa. Tuan-tuan, dalam satu tempat tu, kalau ward biasa, hospital yang biasa tu, dia akan ada paling kurang 5-6 orang dekat situ. Contoh, kita nak datang ziarah saudara kita sendiri, dia duduk dekat satu tempat ni, sebelah-sebelah dia mesti ada dalam 5-6 orang, ramai sikit 10. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita datang ziarah saudara kita seorang ni, dah habis ziarah dia, kita pergi ziarah sebelah ni pula.
Dah habis sebelah, kita pergi sebelah. Dah habis sebelah, pergi sebelah. Semua kita ziarah. Tuan-tuan, Nabi kata apa? Dapat apa? Sebiji rumah. Kalau seorang dapat sebiji, kalau 10 orang dekat situ, dapat apa? 10 rumah. 10 biji kita dapat. Dah datang ziarah saudara, ni sebelah. Walaupun kita tak kenal. Walaupun tak kenal, tengok je. Ziarah je. Sebab Nabi tak kata pun ziarah orang sakit saudara kita sahaja. Yang penting siapa-siapa je dia sakit, kita ziarah. Nabi bagi, Allah bagi ganjaran sebiji rumah di syurga kelak. Tuan-tuan, tapi ini zaman dululah, sebelum Covid ni ada. Bila ada Covid ni, hospital pun kita tak pernah masuk. Dah lama dah tak masuk hospital. Tuan-tuan, nanti katalah insya-Allah kalau Covid dah sembuh, dah hilang, kita boleh datang ziarah hospital. Kita ziarah sekali semua ni. Ziarah sekali semua orang. Itu tandanya kita nak eratkan silaturahim satu, nak berkenalan satu, nak dapat sebiji rumah pun satu. Ni pelaburan akan datang. Pelaburan akan datang. Orang sekarang berebut-rebut nak beli rumah dekat dunia. Kita dah ada rumah kat akhirat dah. Tuan-tuan, special. Cara dia, ziarah orang sakit. Ziarah orang sakit. Kemudian apa lagi kelebihan kita ziarah orang sakit? Nabi sebut, iza hadartumul marida awil mayyit fayaqulu khairan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Yang keempat, apabila ziarah orang sakit dan kita berkata dengan perkataan yang baik, maka malaikat akan mengaminkan setiap apa yang kita ucapkan. Yang keempat, bila kita ziarah orang sakit, kita doa waktu tu. Tuan-tuan, malaikat aminkan. Malaikat aminkan doa tuan-tuan waktu ziarah orang sakit tu. Makbul tak kalau malaikat aminkan? Confirm makbul punya. Ziarah orang sakit, kita doa. Makbul permintaan tuan-tuan. Itu nombor 4. Jadi ada banyak lagi kelebihan-kelebihan jika kita datang ziarah orang sakit. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita nak datang rumah orang ni, nak ziarah orang sakit ni, kita perlu menjaga adab-adabnya. Banyak adab-adab yang perlu kita jaga. Antaranya, yang pertama, bila kita ziarah orang sakit, kita perlu ataupun adabnya, kita bagi dia nasihat. Satu, bagi dia semangat, bagi dia motivasi, bagi dia semangat sikit. Tuan-tuan, doakan dia. Itu contoh dia. Bagi dia kata-kata semangat. Janganlah kita kata benda-benda yang bukan-bukan. Dahlah ziarah orang sakit, kita pula cakap benda yang pelik-pelik dekat dia. Contoh, orang ni sakit apa kencing manis contoh. Saya tak tahu siapa kat sini, saya sebut je kencing manis. Lepas tu kita ziarah lah dia. Kita pun ziarah dia. Dia pun cerita, bang, doktor kata kaki saya nak kena potong lah. Kita kata apa? Nampak gaya memang patut kena potong ni. Ya Allah, aku tengok pun kena potong ni gayanya. Tuan-tuan, bagilah dia semangat. Bukannya kata kita tambah, ini kena potong ni bukan setakat sini, kita potong dekat peha terus bang. Ya Allah, bagi dia semangat. Kita kata apa? Tak ni, insya-Allah dia boleh sembuh ni. Contoh, kita bagi dia semangat semula. Jangan kita bagi dia down, bagi dia lemah semangat, nanti dia jadi sedih. Yang macam tu yang kena halau tu. Yang itu yang minta kena halau. Tuan-tuan, bila datang ziarah orang sakit, kita sebut yang baik-baik, bagi dia semangat. Jangan lemahkan semula semangat dia.
Dia tengah sakit, kita bagi dia sokongan dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu tanya tentang ibadahnya. Ini penting. Tanya tentang ibadahnya. Yang kedua, bila kita datang ziarah orang sakit, kita tanya dia. Lagi-lagi kalau dia memang duduk seorang-seorang kat rumah, yang itu lagilah kena tanya. Macam mana cara nak tanya, abang? Macam mana abang dah solat ke belum? Nak saya tolong? Nak ke saya ambilkan air wuduk untuk abang berwuduk solat? Boleh ke saya tolong abang berwuduk dan sebagainya? Tanya dia. Ini adab Muslim sesama Muslim yang kita perlu buat. Datang ziarah rumah orang sakit, kita tanya, macam mana solat abang? Abang nak saya tolong ke? Tuan-tuan, itu yang perlu kita buat. Lagi-lagi kalau dia memang duduk seorang-seorang, memanglah lagi kita kena tanya. Tapi kalau dia duduk dengan anak-anak pun kita boleh tanya. Cuma mungkin jawapan dia, oh ada anak tolong, jadi kita selesai dah dekat situ. Kalau tak ada orang tolong, kita lah yang perlu kena tolong. Tak boleh kita biarkan dia. Tuan-tuan, itu yang kedua. Yang ketiga, pendekkan waktu ziarah. Adabnya, pendekkan waktu ziarah. Jangan ziarah lama-lama. Jangan ziarah lama-lama. Sekejap je. Orang sakit ni tak boleh lama-lama. Sekejap je. Sekejap je. Dan pilih waktu yang sesuai. Waktu ziarah tu kena sesuai. Jangan datang pukul 12 tengah malam. Orang dah nak tidur dah waktu tu. Bukan dah nak tidur, dah tidur pun. Barulah nak datang. Jangan dah datang waktu tengah hari, pukul 12, pukul 1 dah nak zuhur tu, baru nak datang. Datang pukul 7 waktu maghrib, itu tak ada adab. Tidak menjaga adab, tuan-tuan. Pilih waktu yang sesuai. Bila dah datang ziarah, pendekkan waktu ziarah tu. Makan dengan cepat, jangan makan lama-lama. Mentang-mentang dia hidang nasi Arab, kita punya lama makan. Satu-satu makan. Bukan satu-satu je, habis terus. Tuan-tuan, pendekkan waktu ziarah. Lagi apa adab dia? Jangan meminta-minta hidangan. Yang ni pun pelik. Dia datang rumah orang, bang, air fresh orange ada? Ni orang yang tidak beradab nama dia. Abang, saya nak makan KFC lah rumah ni, boleh tak? Jangan macam-macam. Tuan-tuan, bila datang rumah orang, jangan meminta-minta hidangan. Jangan minta-minta hidangan. Jika kita diberikan hidangan, maka kita doakan tuan rumah tu. Doakan kebaikan. Ini juga antara adabnya. Doakan tuan rumah kerana dia bagi kita makan. Dan yang paling penting, tuan-tuan, bila datang ziarah orang sakit, kita doakan pesakit itu. Yang itu paling penting. Yang itu paling penting. Bila datang ziarah rumah orang sakit, doakan dia. Antara doa yang diajarkan oleh Nabi dalam hadis, yang pertama, Nabi SAW pernah menziarahi salah seorang ahli keluarganya yang sakit. Apa Nabi buat? Bila Nabi ziarah dia, Nabi pun pegang tangan tempat orang sakit tu dengan tangan kanan Nabi. Ni tangan kanan Nabi pegang. Contoh dia sakit dekat sini, dia pegang, Nabi pegang dekat tempat sakit tu. Nabi sapu, yamsahu biyadihil yumna. Dia sapu-sapu, usap-usap tempat sakit tu sambil berdoa. Nabi kata apa? Bila Nabi sapu tu, Nabi berdoa. Antara doanya ialah Allahumma rabbin nasi azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Doa ni biasa kita dengar, cuma tak hafal je. Dalam WhatsApp pun dia dah ada stiker dah doa ni. Tuan-tuan mesti pernah tengok stiker WhatsApp doa ni. Itulah doa dia. Ada orang sakit je kita hantar stiker tu. Inilah doa dia. Allahumma rabbin nas
azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tuan-tuan, itu doa yang pertama. Cara Nabi buat macam mana? Saya sebut tadi, dia pegang tempat sakit tu, dia sapu, dia baca doa. Kata Imam Ibn Hajar, boleh jadi itu untuk melegakan sakit. Bila dia sakit tangan, oh pegang. Dia sakit kaki, oh pegang kaki dia, doakan dia. Dan boleh jadi juga, kata Ibn Hajar, itu Nabi sedang meruqyah dia. Yalah Nabi kan, Nabi pegang je, insya-Allah boleh sembuh. Kalau kita pegang, tak jadi apa. Boleh jadi sakit lagi ada. Nabi pegang dia boleh sembuh. Sebab tu Ibn Hajar kata itu cara Nabi untuk merawat dia, ruqyah dia. Jadi tuan-tuan, jika dia sakit, kita sapu dan kita doakan doa tadi. Ada doa lain yang boleh kita amalkan. Tuan-tuan, kalau kita sendiri yang sakit, kita pun boleh buat begitu. Kita sendiri yang sakit, contoh sakit kepala, sakit tengkuk, kita sapu tengkuk. Ada doa yang Nabi ajarkan. Kata Imam Asyuti dalam kitabnya, dalam satu kitabnya dibaca, dalam satu hadis itu, bila kita sakit sendiri, contoh sakit tengkuk, baca, kita sapu dengan tangan kanan. Kita baca apa? Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. 1. Sambil apa? Sambil kita sapu. Bacaan yang kedua, Nabi sebut, kita baca, selepas baca Bismillah, kita baca A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru. Pendek je doa ni. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru. 4 benda. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru 7 kali. Baca Bismillah 3 kali, doa tadi 7 kali. Sambil kita sapu dengan tangan kanan. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Saya bukan reka-reka doa, tapi doa itu ada dalam hadis. Tuan-tuan boleh amalkan. Baca Bismillah 3 kali, kemudian kita baca A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru. Pendek je doa dia. Yang itu 7 kali. A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru. Sambil-sambil sapu tempat yang sakit. Tuan-tuan, dapat dalam hadis riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, boleh amalkan, insya-Allah. Itu doa 2. Kalau kita datang ziarah orang sakit ni, ditakdirkan oleh Allah, bila waktu kita datang tu dia nazak. Time kita datang itulah dia nazak. Maka kita pun boleh doakan dia. Apa yang doa kita perlu baca? Kita baca Allahumma a'innahu ala sakaratil maut. Pendek je doa dia. Ya Allah, kau bantulah dia menghadapi sakaratul maut. Allahumma a'innahu ala sakaratil maut. Kita datang, dia nazak. Baca doa tu. Tapi kalau kita datang, dia sakit kaki je, tak payahlah doa ni. Dia baru sakit kaki, kita doakan dia, semoga Allah bantu kau sakaratul maut. Kecil hati dia. Dia baru sakit kaki, belum nak mati. Salah doa tak kena tempat doa tu. Yang doa ni untuk orang yang sedang sakaratul maut, sedang nazak tadi. Kita doakan, ya Allah bantulah dia menghadapi sakaratul maut. Doakan. Tuan-tuan, itu boleh kita buat, kita amalkan. Syarat dia apa? Untuk orang yang tenat ataupun nazak sahaja.
Orang yang accident biasa tu tak payahlah doa sakaratul maut untuk dia. Belum lagi. Belum lagi. Nanti dia halau lagi. Tadi dah kena halau, ni kena halau lagi. Tuan-tuan, itu doa dia. Ada lagi doa yang lain, ada banyak lagi doa. Yang ni pendek lagi. Saya bagi yang lagi pendek. Satu hari Nabi SAW pernah menziarahi seorang Arab Badui yang sedang sakit. Apabila Nabi datang menemui dia, dan Nabi pun berkata, la ba'sa tahurun insya-Allah. Yang ni pendek. Yang ni kalau tak hafal pun saya tak tahu nak cakap apa. La ba'sa tahurun insya-Allah. Kita ziarah orang sakit, kita doakan dia, la ba'sa, tak apa, tahurun, semoga Allah membersihkan dosa, insya-Allah. Itu maksud dia. Tiga perkataannya, la ba'sa tahurun insya-Allah. Pendek dan ringkas. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Ziarah rumah orang sakit, kita bacakan doa, la ba'sa tahurun insya-Allah. Tuan-tuan, nak pendek lagi? Ada. Nak pendek lagi, kalau boleh nak pendek satu perkataan je. Okey, saya bagi satu perkataannya. Tuan-tuan, kalau jumpa orang sakit, kita doakan dia. Yang ini doa yang paling pendek. Kalau orang yang sakit tu lelaki, kita doakan dia, syafakallah. Tu pendek sangat dah tu. Kalau kita datang rumah orang, ziarah orang sakit, kita doakan dia, paling kurang pun syafakallah, semoga Allah menyembuhkan kamu. Kalau pesakit itu lelaki. Kalau pesakit itu perempuan, kita tukar baris kepada baris bawah, syafakillah. Kalau perempuan muslimat yang datang ziarah orang sakit perempuan, kita doakan dia, syafakillah, baris bawah. Okey, tu perempuan. Kalau orang yang ketiga, ada orang datang jumpa kita, bang, si Fulan tu dia sakit. Kita dapat berita ada orang sakit, maka kita pun doakan dia. Kalau orang itu lelaki, kita doakan dia, syafahullah. Tukar kepada hu pula. Hari ni kita belajar bahasa Arab. Orang tu yang sakit, lelaki. Ada orang datang, dia bawa berita, bang, ada si Fulan tu sakit. Maka kita doakan orang itu, syafahullah, baris depan. Kalau lelaki. Kalau perempuan, kita doakan dia, syafahallah, baris atas. Kalau lelaki baris depan, hu. Kalau perempuan baris atas, syafahallah, syafahullah. Itu untuk orang ketiga. Kalau ada depan mata, syafakallah, syafakillah. Dapat sikit belajar bahasa Arab kan? Alhamdulillah. Itu cara-cara dia. Bolehlah action sikit. Cik pandai cakap Arab sepatah tu je pun. Syafakallah, syafakillah. Tuan-tuan, itu doa yang paling pendek, satu patah perkataan sahaja. Jadi itu antara doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW bila datang ziarah orang sakit. Kemudian hadis yang terakhir dalam kitab ni, dalam bab ni, satu hari Nabi SAW menziarahi seorang budak Yahudi, ghulamun Yahudiyun, yang mana budak Yahudi ni dia pernah menjadi khadam kepada Rasulullah. Dia pernah menjadi pembantu. Famarida, dan dia pun telah sakit. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu faqa'ada inda ra'sihi faqala lahu aslim. Fanazara ila abihi wa huwa indahu faqala ati' Abul Qasim. Fa'aslama fakharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi ziarah seorang budak Yahudi. Hadis ni nak bagi tahu kepada kita bahawasanya hukum menziarahi orang yang bukan Islam, hukumnya adalah harus. Nabi pun ziarah orang yang bukan Islam, orang Yahudi, budak Yahudi yang sedang sakit. Nabi datang, Nabi duduk atas kepala dia. Bukan duduk atas kepala, duduk sebelah ni. Kan kata duduk atas kepala, bukan sebelah ni. Kan budak tu tengah baring, jadi Nabi duduklah sebelah kepala dia, bukan duduk atas kepala. Tuan-tuan, duduk di sebelah kepala dia. Apa yang Nabi sebut? Bila Nabi duduk je sebelah kepala dia, Nabi kata, aslim, masuklah kamu ke dalam Islam. Nabi sempat berdakwah last minute punya. Last minute dia tengah sakit ni, maka Nabi pun berdakwah, aslim, masuk Islam wahai budak. Maka budak ni pun dia tengok ayah dia. Fanazara ila abihi, tengok ayah dia. Ayah, macam mana? Dia tanya, ayah macam mana? Nabi ajak aku masuk Islam. Maka ayah dia kata apa? Ati' Abul Qasim, taatilah Abu Qasim, Muhammad. Ikut je dia. Ayah dia kata ikut Muhammad tu. Yahudi ni, kau ikut anak, wahai anak, kau ikutlah Muhammad itu. Maka budak Yahudi ini pun masuk ke dalam Islam dengan mudahnya. Tuan-tuan, maka Nabi pun keluar, fa kharajan Nabi, dan dia berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, allazi anqazahu minan nar, budak itu telah terlepas daripada neraka Allah. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, hadis sahih. Tuan-tuan, hadis ini nak jelaskan keharusan kita ziarah orang sakit bukan Islam. Untuk apa? Tujuannya yang kita boleh dapat adalah salah satu cara kita berdakwah. Dengan itu dia terbuka hatinya untuk masuk Islam. Bila kita datang ziarah dia, kawan kita yang bukan Islam ni, mana tahu dia lembut hati, oh Islam ni baik, bagus. Orang bukan Islam sakit pun dia orang ziarah. Jadi dia terbuka hati dia untuk masuk dalam agama Islam. Tapi tuan-tuan, peringatanlah, bila nak ajak orang masuk Islam tu, jangan cakap benda yang kasar. Kita ajak macam mana? It's okay, you dah sakit ni, lebih baik you masuk Islam, kalau tidak you masuk neraka. Itu kasar tu. Kita kena jaga adab. Nak berdakwah pun ada adab dia. Kita tak perlu sebut neraka tu, tak payah. Itu okey, nanti you masuk neraka, you mau ke? Panas tu. Tuan-tuan, nanti bukannya lagi suka dia, lagi kita kena halau kali ketiga. Tadi dah 2 kali dah, ni ketiga kali. Tuan-tuan, tak perlu pun kita ajak dia masuk Islam. Tunjuk contoh yang baik pun dia dah suka. Tunjuk contoh yang baik pun dia dah masuk Islam, tertarik dalam Islam. Tuan-tuan tak perlu sibuk-sibuk nak masuk syurga tak? Jom masuk Islam. Tak perlu ajak macam tu. Tuan-tuan, jadi itu antara salah satu cara untuk kita berdakwah kepada bukan Islam. Macam mana? Kita tunjukkan contoh dan adab yang baik dalam ziarah orang sakit tadi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu antara perkara-perkara adab menziarahi orang sakit, dan juga doa-doa yang saya sebutkan tadi. InsyaAllah minggu akan datang kita akan tengok pula berkenaan dengan hukum mencela demam ataupun hukum mencela sakit. Kita dapat demam sikit, kita kata apa? Apalah demam ni, kenapa dekat aku kau datang, dekat orang lain kau tak nak? Cela demam tu, kita maki dia. Apa hukum dia? Yang itu pun Nabi sebut dalam hadis. Dan kemudian Nabi sebut juga dalam kitab ni juga, tajuk seterusnya adalah berkaitan dengan sabar. Last tajuk untuk bab jenazah ni, last sekali adalah sabar. Sabar ditimpa musibah dan sebagainya. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, cukup sekadar itu untuk malam ni.
InsyaAllah kita sambung pada masa akan datang. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang datang pada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna mutaba'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.